Sebelum kita memulakan bicara, ada baiknya kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sayang kumbang mencari pasangan terbang perlahan di tepi kali. Walau bertemu di dalam talian, semangat muhibah terus dilestari. Saya Dr. Masyita Sulaiman, yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Teras yang akan bertindak selaku moderator pada petang ini, mengalu-alukan kehadiran para hadirin sekalian ke program Kalam Mufid siri yang ke-10. Sidang hadirin yang kita hormati sekalian, pembicara kita pada kali ini merupakan tokoh yang tidak asing lagi dalam kajian fatwa dan syariah, iaitu Profesor Dr. Irwan Muhammad Subri, pengarah Institut Fatwa dan Halal Universiti Sains Islam Malaysia. Para hadirin yang saya hormati sekalian, perubahan zaman adalah suatu yang tidak dapat kita elakkan. Jadi perkembangan terkini memberi kita kesan kepada banyak aspek, khususnya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Begitu juga dengan banyak isu yang timbul saban hari yang selari dengan perkembangan semasa ini, yang memerlukan jawapan kepada permasalahan berkaitan dengan hukum. Oleh yang demikian, suatu bentuk ijtihad yang bersifat semasa adalah sangat-sangat diperlukan. Dan perbincangan mengenai ijtihad ini juga merupakan satu perbincangan yang sangat penting dalam dunia penyelidikan pada hari ini, khususnya dalam penyelidikan yang berkaitan dengan Islam. Dan sesuatu isu yang timbul memerlukan jawapan hukum, hendaklah melalui satu proses ijtihad daripada pihak-pihak yang berkelayakan, dan kepentingan pelaksanaan ijtihad dilihat lebih utama pada hari ini berkaitan banyak isu baru selari dengan perkembangan global dan perubahan zaman yang sering kali berubah. Dan perkara ini dijelaskan oleh Az-Zarqa dalam hal yang diperakui dalam syariah, iaitu perubahan situasi dan keadaan zaman juga boleh memberi kesan kepada hukum syarak. Jadi untuk memperhalusi dan mengupas tajuk kita pada petang ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Dr. Irwan Muhammad Subri, pengarah Institut Fatwa dan Halal Universiti Sains Islam Malaysia, untuk menyampaikan kalam mufid yang bertajuk cabaran dan keperluan ijtihad semasa mendepani isu kontemporari di Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Terima kasih kepada Dr. Masyita, moderator kita pada petang ini. Seterusnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Pusat Pengajian Teras Universiti Sains Islam Malaysia di atas penganjuran program Kalam Mufid ini, yang bagi saya tajuk-tajuk yang diketengahkan memang menarik. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan sama-sama membincangkan satu tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu tentang cabaran dan keperluan ijtihad semasa untuk mendepani isu-isu kontemporari. Baik, saya akan share sedikit slide yang saya sediakan. Jadi seperti mana yang tadi kita katakan, bahawa petang ni kita cuba nak melihat dan lebih kepada bincang sama-sama lah tentang tajuk cabaran dan keperluan ijtihad semasa untuk mendepani isu kontemporari di Malaysia. Okay, saya mulakan dengan gambar poster ni. Kemudian saya juga share gambar ini. Gambar ini yang pakai songkok tu bukan seorang mujtahid. Itu gambar saya lah. Ni gambar ni diambil di mana? Gambar ini diambil di daurah ataupun persidangan
Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli yang berpengkalan di Jeddah. Tetapi ketika saya menghadiri persidangan ini pada tahun 2019, persidangan ataupun daurah ini dibuat di Dubai, kan. Jadi saya mewakili Malaysia ke persidangan ini, kan, bersama dengan pengerusi Jawatan Kuasa Muzakarah iaitu Datuk Wan Zahidi Wan Tip. Okey, kenapa saya tunjukkan gambar ini ya? Nanti saya akan cerita apa signifikan saya tunjuk gambar ni. Tapi kita mulakan dulu kita punya pembentangan ini dengan sudah tentu definisi lah, kan. Jadi terdapat pelbagai definisi yang kita boleh rujuk dalam kitab-kitab usul fiqh, kitab-kitab fatwa dan sebagainya. Contoh Adabul Mufti oleh Imam Ibnu As-Salah, beliau menyebut ataupun beliau mendatangkan banyak definisi-definisi ijtihad. Kan, ini salah satu definisi yang diberikan oleh para ulama usul fiqh kita, yang dikatakan ijtihad ialah bazlul wus'i, kan, iaitu usaha seseorang mujtahid ataupun yang kita namakan sarjana, dan sarjana yang pakar dalam ilmu Islam, yang mana usaha ini dengan cara ia mengerahkan segala kemampuan yang ada. Mencurahkan usaha untuk apa ni? Dia usaha untuk apa? Untuk menentukan, menghasilkan, membina hukum, menggali hukum, hukum syarak yang berasaskan kepada dalil dalil Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan dengan cara-cara ataupun kaedah tertentu lah. Okay. Dan tidak dinamakan istilah ijtihad sekiranya usaha kita itu kita kata sekadar merujuk mungkin 1-2 kitab, ataupun kita katakan sekadar Google, dan orang tanya kita Google, dan orang tanya kita Google, kan, yang tu usaha juga, kan. Tapi itu bukan usaha yang menghakis ataupun yang memakan usaha kita. So kalau kata ijtihad ni makna kata dia rujuk kitab tu secara lumat, kan, mendalam banyak kitab dalam tempoh yang lama, kan, sehinggalah sampai, kan, bihaisu yuhisu al-ajza 'anil mazid, kan, sampai dia sampai satu tahap yang dia rasa that's it. Ini dah kemampuan aku, maka berdasarkan kemampuan aku ini, kan, setelah long journey untuk merujuk rujukan-rujukan tertentu dan sebagainya, maka inilah kita kata kemampuan aku. Barulah dinamakan ijtihad. So kalau setakat kita kata orang tanya kita selak 1-2 buku, itu bukan nama ijtihad secara istilahan lah, dan lugatan mungkin. Tapi secara kita kata untuk mudah faham ialah ijtihad ni usaha lah, satu usaha penggembelingan tenaga oleh seseorang yang dikatakan mujtahid, orang pakar, faqih, alim, untuk mengetahui hukum hakam yang bersumberkan daripada dalil. Itu maksud ijtihad. Baik. Saya nak buat satu persoalan. Adakah ijtihad yang selalu kita sebut-sebut ni boleh kita namakan sebagai research ataupun kajian dalam dunia akademik kita ni, kan? Adakah research itu ijtihad ataupun terbalik, kan? Adakah ijtihad itu adalah research ataupun penyelidikan? Point ini ataupun idea ini telah pun dibawa oleh Profesor Emeritus Datuk Mahmud Zudi, salah seorang tokoh dalam bidang syariah, tokoh akademik dalam bidang syariah di Malaysia, yang menyatakan bahawa sebenarnya ijtihad itu adalah research. Jadi bila sebut research, apatah lagi yang dikatakan kajian lapangan, kan, dia bukan sekadar kita kata menyelak helaian-helaian kitab semata-mata, tapi itu penting, menyelak halaman kitab-kitab itu penting,
Tapi bukan setakat itu sajalah. Ya. Bila kata research, dia akan melibatkan kajian lapangan. Okay. So, pada dasarnya mengikut Datuk Mahmud Zudi, dan idea ini sebenarnya juga disambut oleh beberapa rakan ahli akademik yang lain, termasuk isteri beliau, dan saya sendiri pun boleh bersetuju. Saya sendiri secara personal, saya boleh bersetuju dengan pandangan Datuk Mahmud Zudi yang menyatakan bahawa sebenarnya ijtihad, kalau kita nak terjemahkan dalam konteks kontemporari sekarang, maka kita boleh namakan ijtihad itu adalah satu kajian ataupun satu research. Okay? Sebelum kita melihat tentang keperluan dan cabaran ijtihad dalam menepani isu-isu kontemporari, mari kita lihat sedikitlah berkenaan dengan syarat-syarat nak menjadi seorang mujtahid. Okay? Ini memang biasa kita akan jumpa perbincangan ini dalam kitab-kitab ilmu usul fiqh, di mana salah satu topik utama yang akan dibincangkan oleh ilmu usul fiqh ialah tentang al-ijtihad wal mujtahid. Termasuklah syurutul mujtahid, syarat-syarat seorang mujtahid. Yang pertama dipanggil ma'rifatul lughatil arabiyyah, mengetahui bahasa Arab. Sebenarnya dia bukan setakat mengetahui. Kalau kita terjemah ma'rifatul lughatil arabiyyah, kita tahu terjemahan semata-mata, sebenarnya bukan begitu. Sebab itu kita kata mengetahui dan menguasai serta mahir tentang bahasa Arab. Kita tahu komponen antara yang utama dalam bahasa Arab ni ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, yang ada tajuk pelbagai dalam ilmu-ilmu tersebut, maka menjadi prasyarat utamalah seseorang mujtahid dia kena tahu bahasa Arab. Kenapa? Adakah sebab dia nak kena pergi Dubai? Adakah sebab dia nak kena dilantik wakil Malaysia ke Majma' Fiqh Al-Islami Ad-Dawli? Tak. Itu sebenarnya mungkin poin ketiga, poin keempat dah. Tapi yang paling utama ialah sebab nak faham dalil. Nak faham dalil Al-Quran dan hadis yang kedua-duanya dalam bahasa Arab. Dan kita tahu antara keunikan bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW ini adalah kita panggil uslub yang digunakan oleh Al-Quran Al-Karim, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah SAW, yang kadang-kadang tidak boleh kita faham secara terjemahan semata-mata, tetapi memerlukan kita menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab yang tadi, nahwu, sharaf, balaghah dan sebagainya. Okay? Sebab itu kalau kita kata mujtahid, asatizah, mufti pada zaman sekarang tidak menguasai bahasa Inggeris, kita boleh kata shame on you lah. Kita boleh kata macam tu lah. Sebab sekarang ni bahasa Inggeris antara bahasa utama dunia kan. Tapi kalau seseorang mujtahid, seorang mufti itu tidak tahu bahasa Arab, tidak menguasai dengan baik, dia bukan setakat shame on you lah, kita bagi 3 kali. Shame on you, shame on you, shame on you. 10 kali pun tak apa. Sebab apa? Sebab memang fungsi mujtahid ialah dia wajib, kena tahu sumber dalil yang bersumberkan ataupun yang berasaskan kepada bahasa Arab. Kalau dia tak tahu bahasa Melayu, tak tahu bahasa Tamil, Mandarin, tak apa lagi. Tapi kalau dia tak tahu bahasa Arab, bagaimana seseorang itu boleh memahami kehendak syarak? Sebab dia nak menentukan dan nak menghasilkan hukum daripada dalil yang berasaskan kepada bahasa Arab. Itu sebab walaupun kalau kita tengok perbincangan tentang syarat-syarat mujtahid ni, dia kata tidaklah mesti jadi sepakar sibawih, ataupun sepakar al-faraq dan sebagainya kan, tetapi at least bila orang bincang bab nahwu, fa'il, marfu', apa semua tu dia tahulah. So itu maksud dia lah. Okey, yang kedua ialah syarat nak jadi mujtahid, dia kena tahu tentang Al-Quran dan ulum Al-Quran. Asbab nuzul Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran lah. Sebab apa? Sebab
Yang pertama mengetahui bahasa Arab itu sebab dia nak praktik, kita panggil pengetahuan itu bagaimana memahami apa yang terdapat dalam Quran. Dalam Quran banyak ayat, lebih kurang 6,000 ayat, bukan semuanya berkaitan dengan hukum hakam fiqh, kan? Jadi yang mana satu, kan? Yang mana satu boleh dijadikan dalil, kan? Sebab kadang-kadang kalau perasan kan, berlaku juga kepada asatizah kita, di mana mereka berhujah dengan ayat Quran. Baguslah, kan? Sebab memanglah sumber utama, kan? Tetapi sebenarnya itu adalah syar'u man qablana, kan? Dia bukan kita kata ayat yang sepatutnya dijadikan hujah, kan? Jadi makna kata kena tahulah pasal Quran ni. Begitu. Okey. Kemudian kena tahu dan mahir tentang as-sunnah. Okey. Mengetahui dan mahir tentang as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, kan? Hadis maudhu' apa semua yang tu kena tahulah. Okey. Jadi sebenarnya tentang Al-Quran dengan hadis pada zaman ini, kan, pada pendapat saya sebenarnya kita lebih beruntung daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari dia amat ada sumbangan yang begitu besar dalam dunia hadis, kan? Dan disebabkan usaha Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lainlah, terkumpulnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Okey, telah dibukukan. Kemudian pada zaman sekarang ini telah didigitaskan, telah diteknologikan, ada dalam laman web tertentu dan sebagainya. Jadi sebab tu tadi saya katakan, kita ni sebenarnya lebih beruntung daripada imam-imam fiqh, imam-imam hadis dan imam-imam tafsir. Zaman mereka, mereka yang mengusahakan pembukuan dan pengumpulan. Tetapi zaman sekarang ni, benda tu dah ada kat kita. Sebab itu kita lebih beruntung. Saya tak gunakan kita ni lebih alim daripada orang, jauh panggang daripada api lah, kan? Antara langit dengan bumi. Tapi saya katakan kita ini lebih beruntung, lebih mudah. Sebab nak tahu hadis, kita hanya masukkan dalam laman web tertentu keyword, perkataan-perkataan itu akan keluar senarai hadis. Sekarang ni sahabat kita di Quran Sunnah pun telah hasilkan macam mana kita nak cek status hadis dan sebagainya, kan? So kita lebih beruntung sebenarnya, kan? So dengan keberuntungan kita itu sebenarnya memudahkan kita untuk mengetahui dan juga mahir tentang hadis. So, kalau Al-Quran kita kena tahu tentang asbabun nuzul, tentang hadis kita kena tahu tentang asbabul wurudil hadis, dan juga status hadis dan sebagainya. Okey, yang keempat ialah kena tahu dan mahir tentang ilmu usul fiqh. Okey. Saya ambil kesempatan walaupun pada petang ni kita cerita pasal ijtihad, tapi bila dah sebut poin yang keempat ini, saya nak iklan sikitlah. Mulai malam ini Institut Fatwa dan Halal Ifah USIM akan menganjurkan kelas yang kita namakan Sijil Istinbat Hukum. Dia ada 15 siri, kan? Dan ini berbayar, kelas berbayar, yang mana selepas menghabiskan 15 siri ini kita akan bagi sijil, sijil penyertaan lah. Ada 15 siri, so yurannya ialah pelajar RM150 dan bukan pelajar, maksudnya yang dah kerja tu RM250, kan? So kenapa kita kenakan yuran? Kan? Sebab kita nak komitmen. Kalau tak bayar free, dan dia datang tak datang ikut suka dia, kan? Tapi kalau dia bayar, kalau dia tak datang, dia akan rasa rugi. Sebab tu kita kenakan sedikit yuran. Dan untuk makluman, ini adalah kohort yang kedua ataupun kali kedua kita buat. Kali pertama kita anjurkan Sijil Istinbat Hukum ini pada tahun 2020, pada masa awal-awal COVID itu. Alhamdulillah penyertaan hampir 200 orang, kan? Berbayar juga, kan? So ini adalah kohort kedua. Kalau nak tahu tentang apa yang dimaksudkan dengan istinbat hukum, so boleh join. Kelas akan bermula pada malam ini, jam 8 malam sampai 10 malam, 2 jam setiap minggu, setiap hari Rabu, bermula malam ini. Dan masih boleh lagi untuk kita kata
untuk daftar ikuti kelas ni, boleh tengok link pendaftaran dalam Facebook saya, Irwan bin Muhammad Subri. Okey, so kenapa kita kena tahu tentang ilmu usul fiqh? Sebab ilmu usul fiqh inilah yang dikatakan jantung, kan, kepada syariat Islam, kan. Dengan ilmu usul fiqh lah sesuatu hukum fiqh itu dibentuk dan dihasilkan daripada dalil Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Okey, so kalau kita nak bincang tentang ilmu usul fiqh ni pun boleh buat kuliah yang lain sebab dia panjang, kan. Dan salah satu komponen yang penting yang ada dalam ilmu usul fiqh ini, yang pertama ialah tentang hukum hakam syarak, kan. Kemudian dia ada tentang pasal dalil-dalil hukum Al-Quran, hadis, dan antara kita kata kesalahan utama kita umat Islam ialah kita hanya anggap dalil dalam Islam ada dua sahaja, Quran dengan hadis. Sebenarnya dia ada 14 dalil, kan. Quran dengan hadis itu yang utama, kan. Itu siapa tak nafi. Kita ada ijma' qiyas, masalah mursalah, istihsan, satu zari'ah, syar'u man qablana, qaulus sahabi, dan macam-macam, kan. Ada 14 semua. Okey. Okey, next. Syarat yang kelima untuk jadi mujtahid ni, dia kena tahu dan mahir tentang isu-isu yang telah diijma'kan oleh para ulama, kan. Sebab ijma' adalah dalil yang ketiga. Jadi kita bimbang, kita duk bagi fatwa, rupa-rupanya fatwa ataupun kita punya keputusan hukum tu menyalahi ijma', kan. So kita kena tahu ijma'. Dan sebenarnya ada juga banyak hukum yang dikatakan ijma' sebenarnya bukan ijma'. So kita kena tahulah, kan. Buku paling famous Ibn Munzir itulah Al-Ijma' tu, kan. Itu antara yang famous lah. Okey. Kemudian nak jadi mujtahid kena tahu pasal qiyas, kan. Kena mahir pasal qiyas. Sebab Al-Quran dengan hadis wahyu dah berhenti. Tetapi isu baru dia non-stop sampai kita kiamat. Jadi kita nak tengok adakah isu-isu baru ni kita boleh kias kepada dalil Quran dengan hadis, kan? Dan yang paling penting dalam kias ialah bab illah, kan? Adakah illah forong isu baru sama dengan illah yang ada pada Al-Quran ataupun dia panggil al-usul lah dalam Quran dengan hadis, kan? Jadi bab kias pun antara bab yang ada dalam ilmu usul fiqh dan antara yang tersusah untuk kita faham, kan? Sebab penentuan illah dia bukan senang. Okey. Kemudian kita kena tahu pasal dan mahir tentang maqasid syariah. Okay, kadang-kadang kita salah faham. Sebagai contoh, cara kita berhujah, cara kita membuat pendalilan dalam hukum hakam fiqh ni, saya tengok kebanyakan ataupun ramai di kalangan kita yang menentukan hukum berdasarkan maqasid syariah, kan. Itu cara yang dikatakan orang amatur ataupun sebenarnya tidak tepat, sebab penentuan hukum dia mesti berdasarkan dalil. Okey. Dia mesti berdasarkan dalil, iaitu kita ambil daripada dalil Quran, hadis. Kalau tak ada dalil Quran daripada hadis, maka kita akan gunakan ijtihad. So ijtihad tu banyak. Ijma', qiyas, masalah mursalah, istihsan dan sebagainya. Kenapa kita kata gitu? Okey, cuba kita tengok definisi fiqh tu apa yang telah ditentukan oleh para ulama kita. Fiqh ialah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Kan? Fiqh ini ialah kita mengetahui hukum hakam syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil, yang digali, yang diistimbat daripada apa? Min adillatiha, daripada dalil. Dalil-dalil tafsili. Kan? Dalil-dalil tafsili itu apa? Itulah Quran, sunnah, ijma' qiyas yang pelbagai itulah. Okey. Dan ini juga sebenarnya asasnya ialah kita ambil daripada hadis Muaz bin Jabal. Bila Rasulullah tanya, kan, ketika Rasulullah nak hantar Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai qadhi, wahai Muaz, bima taqdi, dengan apa engkau akan membuat keputusan? Kan dia kata, Muaz kata, aqdi bi kitabillah, aku akan
berijtihad dengan ataupun aku memberi hukum, yang pertama aku akan rujuk Quran lah. Fa illam tajid, kalau hang tak jumpa dalil dalam Quran, an aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku akan memutuskan hukum berdasarkan hadis ataupun sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, kan? Kalau tak jumpa juga dalil dalam hadis, maka Muaz bin Jabal kata ajtahidu bi ra'yi wala adu. Aku akan berijtihad dengan pandangan aku, dan maksud ijtihad di sini ialah kita kata penggunaan maslahah, istihsan, sadul zari'ah dan lain-lain itu. Dan keputusan ataupun jawapan Muaz ini diakui oleh Rasulullah, itulah metodologi yang betul. Okey. Jadi maqasid syariah ni dia datang bila? Okey, maqasid syariah datang setelah kita melaksanakan dalil. Okey. Jadi sebenarnya contoh kalau kita katakan pengambilan vaksin COVID-19 adalah harus ke, wajib ke dan sebagainya itu, kan? Apa dalilnya? Kita tak kata keharusan penggunaan atau pengambilan vaksin COVID-19 itu berdasarkan maqasid syariah, kan? Tetapi berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Kita rujuk Quran. Ada tak dalil pasal vaksin? Memang tak ada lah, kan? Dalam hadis ada tak? Pun tak ada juga. Kan secara spesifik sebut wajib ataupun harus ambil vaksin COVID-19, memang tak ada lah. Tetapi kita kata penghasilan makanan, ubat-ubatan, basicnya ada dalil dalam Quran, ada dalil dalam hadis. Yang ayat ataupun hadis secara umum, ataupun yang secara spesifik berkaitan dengan perubatan. Jadi sebab tu kan para asatizah kita apabila membicarakan tentang hukum, cara pendalilan, cara susunan kita panggil penghujahan kita kena tepat. Okey. Tapi maqasid syariah ni dia penting. Dia penting. Dan kita kata kalau kita nak syarah pasal maqasid syariah pun, ini boleh kita buat kuliah ataupun program yang lain untuk detailkan. Kita yang ni kita sebut secara umum lah, apa benda yang perlu dikuasai oleh seorang mujtahid. Dan terakhir ialah seseorang mujtahid itu dia memang ada malakah ataupun kemahiran untuk berijtihad lah. So malakah ataupun kemahiran ni dia ada dua bagi saya lah. Yang pertama kira anugerah. Okey. Dia memang istilah insan cerdik, insan pintar. Okey. Dia dapat menguasai ilmu dengan baik dan sebagainya. Maka orang begini dia memang akan ada ketersediaan untuk melakukan ijtihad tu bagus. Kan? Yang kedua, malakah ini boleh kita katakan boleh di-train, boleh dilatih. Kan? So macam mana kita nak latih? Ini memerlukan satu perbincangan dan sebagainya. Tapi saya bagi contoh. Dekat Fakulti Syariah Undang-Undang USIP. Okey. Kita ada dua program. Satu program fiqh dan fatwa, ini kira program syariah lah. Kemudian yang kedua kita ada program undang-undang, undang-undang dan syariah. Dan kita baru ada program ketiga, syariah dan industri halal. Okey. Perbincangan tentang graduan pengajian Islam khususnya dalam bidang syariah memang telah disebut dan dibincangkan agak lama. Macam Datuk Mahmud Zudi pun macam tadi kita kata dia sebagai tokoh syariah. Dia banyak juga dan dah lama dia sebut. Dia kata kita ni Fakulti Syariah ni tolong jangan mandulkan pelajar-pelajar syariah. Kan? Maksudnya kita sekadar mengajar teori. Kan? Tapi kita tak bincang ataupun kita tak praktik macam mana pelajar-pelajar kita boleh membincangkan subjek-subjek syariah tu secara praktikal. Kalau kita tengok dalam pengajian undang-undang, kita ada dia panggil subjek Mahkamah Mud. Kan? Perbicaraan olok-olok. Dia ada mereka duduk dalam Mahkamah Mud itu dalam suasana mahkamah, mereka pakai jubah jubah hakim, duduk dalam kandang pesalah,
berolok-olok sebagai peguam bela, peguam pendakwa dan sebagainya. Jadi perkara itu sebenarnya sedikit sebanyak dapat membantu pelajar-pelajar undang-undang. Yang pertama tahu apa dia? Kemahiran bercakap. Okey. Nak ijtihad, kita nak mempertahankan pandangan kita, memang kita kena pandai bercakap. Pandai merujuk dan pandai bercakap. Sebab itulah kita kata macam pelajar undang-undang, mereka ada set dokumen yang dipanggil bundle of authority. Sebelum perbicaraan mereka kena sediakan penghujahan. Okey, kena sediakan penghujahan. Benda tu tak ada dalam bidang syariah. Dan saya percaya dalam bidang-bidang pengajian Islam yang lain, usuluddin, Quran Sunnah pun tak ada. Jadi macam mana kita nak buat? So mengambil spirit ataupun roh pengajian undang-undang, dan pengajian undang-undang ni pula kalau dia khususnya di USIM, mereka ada peluang yang cukup banyak mewakili fakulti dan USIM dalam pertandingan pidato, debat dan sebagainya. Semua itu memang boleh membantu kemahiran pelajar khususnya dari segi komunikasi, merujuk rujukan dan sebagainya. Jadi untuk belajar syariah, kita nak macam tu. Ini sebab saya cakap atas kapasiti orang syariah lah. Termasuk jugalah pengajian-pengajian Islam yang lain. Jadi apa yang kita buat ialah kita cuba juga mencadangkan kepada fakulti untuk diadakan satu subjek yang kita namakan munazarah fiqhiyah, debat fiqh. Dan kepada pelajar-pelajar syariah ni, untuk kita train, untuk kita ajar, kita bagi satu isu macam mana mereka merujuk dalam kitab-kitab turas. Ataupun kita bagi isu-isu semasa macam mana mereka mencari rujukan sama ada dalam kitab turas ke dalam fatwa semasa dan sebagainya. Okay, alhamdulillah subjek itu telah pun berjalan. Dan saya sendiri pernah mengajar subjek itu, dan kita tengok alhamdulillah pelajar-pelajar dapat mengikuti dengan baik. Walaupun tidak dinafikan masih ada lagi ruang-ruang untuk penambahbaikan. Jadi maksudnya untuk berijtihad ni, okey, yang gifted person ni dia tak ramai. Okey. Tapi kita boleh bentuk pelajar ni. Jadi makna kata dan kita janganlah anggap ijtihad tu sebagai satu benda yang eksklusif ataupun benda suci yang tidak boleh didekati langsung. Okey. Sebab ulama dah lah tak ramai. Lepas tu dah tua-tua. Dah hampir dijemput oleh ajal. Satu hari nanti para ulama kita, para mufti kita akan pergi meninggalkan kita. Jadi kalau kita tak sediakan pelajar melahirkan generasi pelapis mujtahid ni, maka kita akan berhadapan dengan sedikit masalah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak. Okey. Baik. Ni barulah kita masuk tentang cabaran ijtihad semasa dalam menepani isu-isu kontemporer. Ini boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, tetapi ini berdasarkan pandangan saya lah. Okey. Kita boleh bincang, nak setuju pun boleh, tak mau setuju pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Yang pertama, yang kita berhadapan dengan cabaran, iaitu tentang perubahan, tentang keperluan semasa dalam hidup kita dalam pelbagai bidang. Okey. Dalam pelbagai bidang, perubatannya, sosialnya, ekonominya, pendidikannya, ibadatnya dan sebagainya. Kan? Jadi kalaulah kita kata perubahan itu berlaku dari masa ke semasa, maka hukum fiqh sama ada perlu dirombak ataupun perlu ada hukum baru. Sebab ada isu baru yang mana tak pernah dibincangkan sebelum ini. Jadi ini mencabar kewibawaan para mufti, para ulama pada zaman kita ini, yang maksudnya adalah kita tidak boleh semata-mata terbuai-buai dengan kita kata khazanah turas fiqh Islam semata-mata, tapi apa yang penting ialah perubahan yang
berlaku. Sebab itulah kalau kita tengok pandangan Yusuf Al-Qaradawi dalam pelbagai isu, beliau memberi komentar tentang keperluan untuk kita mengubah kita punya fatwa-fatwa lah, kan? Disebabkan teknologi pada zaman dahulu, pengetahuan pada zaman dahulu dia tak sama dengan pada zaman sekarang. Okey, apa yang diputuskan oleh ulama zaman dahulu betul berdasarkan situasi dan keadaan pada zaman itu, kan? Tapi zaman sekarang ni dengan perubahan teknologi, perubahan maklumat dan sebagainya, kita dah tak boleh dah berpegang dengan fatwa dahulu, tetapi kita kena tengok wakil ataupun realiti pada zaman sekarang. Okey. Perkara kedua yang kita berhadapan ialah kejumudan sesetengah asatizah. Ni mungkin agak berat dan kasar sikit, kan? Okey. Sebenarnya bukan poin saya pun sebenarnya. Saya hanya menonjolkan apa yang telah disebut oleh beberapa ulama turas pun, ulama silam pun. Contoh macam Imam Al-Qarafi, Imam Ibn Abidin, dan Ibn Arafah, kan? Dan lain-lain, Ibn Qayyim, dan lain-lain, yang menyebut satu statement yang bila saya jumpa statement tersebut memang agak keras, kan? Iaitu mujarradun nukul minal masturati abadan dhalalun wa idlal, kan? Ataupun setengah ibarat dipanggil al-jumudu alal manqulat, kan? Kita hanya berpada dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab turas, dalam kitab-kitab lama selama-lamanya, tanpa kita meraihkan, tanpa kita mengambil kira faktor perubahan dan juga realiti pada zaman sekarang. Disebut apa? Dhalalun wa idlal, boleh sesat dan akan menyesatkan. Itu satu statement yang keras tu, kan? Maksudnya ialah ijtihad, okey, dia memerlukan satu tadi kita dah definisikan, dia adalah usaha seorang mujtahid. Bila berlaku satu isu, maka dia kena berusahalah mengkaji apa isu tersebut, kemudian sumber rujukan dan sebagainya. So dia kena buat kajian. Jadi bila dia dah buat kajian, dia dah merujuk kitab-kitab dia, merujuk dalil dan sebagainya, maka sampai ke tahap dia rasa okay, that's it, ini sahaja kemampuan aku untuk mengkaji isu ni, maka aku akan memutuskan hukum berdasarkan kajian aku yang dipanggil apa? Iza zanna al-hakim al-hukma wajib al-amalu bih, ataupun iza zanna al-mujtahid al-hukma wajib al-amalu bih. Bila dah sampai satu tahap, dia dah zon, dia dah buat kajian, maka dia wajib berpegang dengan apa yang dia buat kajian. So kalau finding dia kata harus, maka dia kena kata haruslah. Dan dia tak boleh ambil peduli apa yang orang lain kata. Sebab dia yang buat kajian. Dia yang merujuk dan dia yang membahaskan isu tersebut. Okey. Jadi kalau kita nak memutuskan ataupun nak menyelesaikan isu semasa, okey, saya bagi contoh mudah. Isu MH370. Okay, dalam menentukan berapa lama orang mafqud, okay, berapa lama tempoh orang mafqud boleh di-announce, boleh dihebahkan sebagai dia telah meninggal dunia. Okay, kita pun rujuk kitab-kitab fiqh. Okay, ada yang kata 2 tahun, ada yang kata 4 tahun, ada yang kata 7 tahun, dan malah ada pandangan yang menyatakan bahawa umur sebaya, kan? So kalaulah purata orang zaman itu hidup 60 tahun, maka selepas 60 tahun baru boleh declare orang tu meninggal dunia, kan? Jadi ini adalah kita kata hasil rumusan ijtihad ulama pada zaman dahulu, ratusan tahun dahulu. Jadi adakah benda itu relevan pada zaman sekarang? Sedangkan kalau ikut undang-undang penerbangan antarabangsa, kalau 11 bulan dah tak jumpa, maka boleh dideklar sebagai cara matilah, kan? Sebab itu kalau siapa ingat MH370 itu selepas 11 bulan PM
Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib mengumumkan selepas bulan itu masa-masa yang terlibat dikategorikan sebagai istilahnya inilah matilah kan. Dan berdasarkan itu juga kita kata keputusan Jawatan Kuasa Muzakarah membenarkan untuk contoh kalau isteri boleh kahwin lain, harta pusaka telah boleh dibahagi-bahagikan sesama waris dan sebagainya. Okey. Dan ini yang tadi saya katakan tadi, macam Yusuf Al-Qaradawi memberi komentar kepada beberapa fatwa dahulu. Contohnya macam dia kata tempoh mengandung wanita pun sama juga kan. Ada yang kata minimum 6 bulan. Kebiasaan 9 bulan. Ada yang kata 2 tahun, 4 tahun pun ada, 6, 7 tahun pun ada juga. Dan ini salah satu pandangan dalam mazhab Maliki, dia kata 4 tahun. Sebab apa? Sebab Imam Malik pernah bertanya seorang ataupun bertanyakan kepada wanita pada zaman dia, hampa ni maksimum mengandung berapa tahun? Jadi mereka menjawab 4 tahun. Jadi sebab itu kita jumpa jawapan yang 2 tahun, 4 tahun ni ada dalam kitab fiqh. Okey. Dan ijtihad ketika itu tepat dan sesuai sebab itu kemahiran perubatan pada zaman itu. Yusuf Qaradawi kata, pada zaman sekarang ni mustahil perempuan boleh mengandung lebih 9 bulan. Bahkan siapa yang mengandung lebih pada 9 bulan memang akan dinasihati oleh doktor pakar perubatan untuk beranak sebab dia bahaya. Dan kita tanya doktor-doktor pakar perubatan pun zaman lalu ni tak ada dah orang yang kata mengandung lebih daripada 9 bulan, 10 bulan apa tak ada. Kan? Sebab dia maksimum memang 9 bulan. Okey. Jadi kenapa? Sebab ilmu perubatan ni kita dah canggih. Okey. So kita dah tak boleh lagi berpegang dengan rumusan ijtihad pada zaman dahulu. Sebab itu poin kejumudan setengah asatizah ni perlu diambil serius. Dan sebab yang menegur bukan saya, ini imam-imam terdahulu juga. Daripada sebut lama dah. Cuma kita je tak pernah jumpa poin tu kan. Jadi makna kata zaman sekarang kita kena settlekan, kita kena selesaikan berdasarkan keadaan zaman sekarang, berdasarkan dalil. Okey. Okey. Kemudian kurang keberanian para ulama kita, khususnya ulama Melayu. Ya. Sebab apa tau? Kalau nak lebih-lebih lagi kan, nanti orang mengata kan, tuduh Wahabi lah kan, tuduh nak buat mazhab sendiri lah dan sebagainya. Jadi istilahnya ialah tok-tok kita para ulama kita ni warak belaka. Jadi mereka istilah malas lah nak ambil keberanian untuk menonjolkan pandangan mereka. Jadi mereka lebih suka untuk sama ada mengikuti arus perdana ataupun mengitar semula pandangan-pandangan turas untuk dijadikan hujah kan. Cabaran kita lagi ialah kearaban ijtihad. Ni apa maksudnya ni? Okey. Perasan tak? Kan? Kalau kita bincang apa-apa isu kat Malaysia ni, mesti kita akan kata berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qaradawi, berdasarkan Wahbah Az-Zuhaili, berdasarkan pandangan Al-Buti, berdasarkan Jasir Auda, berdasarkan Al-Raisuni. Okey. Kita jarang sangat kita sebut berdasarkan pandangan Mahmud Zudi, berdasarkan pandangan Irwan Muhammad Subri, berdasarkan pandangan Masyitah kan. Jarang ataupun tak sebut langsung macam tu. Kan? Jadi kita nak selesaikan masalah Malaysia, tapi kita guna pandangan Arab. Yang mana dunia Arab dia tak sama dengan keadaan kita. Kita nak buat hudud contohnya kat Kelantan, kat Terengganu, kat Malaysia ni. Okey. Kita masih petik lagi. Kan? Kita masih petik lagi pandangan-pandangan ulama Arab. Sesuai tak? Sebab itu bukan kata tak boleh. Kan? Boleh. Kan? Tetapi bila kita sampai satu tahap untuk menyelesaikan isu di Malaysia, maka itu yang sekarang ni dah famous tentang istilah kearifan tempatan.
Kan? Jadi kalau nak selesai masalah Malaysia, kena sebutlah nama-nama tokoh kat Malaysia. Kita petik kalam ulama Arab itu kan, sekadar untuk perbincangan, tak apa. Tetapi nak menyelesaikan masalah dalaman kita, sebenarnya kita kena tengok wakil kita kena tengok pandangan pakar-pakar kita dan sebagainya. Okey. Walaupun dikatakan tokoh-tokoh Arab tertentu yang katanya memang arif pasal dunia alam Melayu. Kan? Sebenarnya dia orang bukan duduk kat sini. Kan? Info memanglah dia orang tahu. Sama macam kita kan, kita ni katalah kita buat kita buat PhD pasal Asia Barat contohnya. Kan? Kita mengkaji isu Palestin dan sebagainya. Memang kita dapat info tu, tapi kita bukan duduk kat sana. Maka pandangan kita, analisa kita ni berdasarkan kita kata poin-poin yang ada dalam internet, berdasarkan berita dan sebagainya. Setakat tu je. Kan? Kita tidak berada di tempat itu. So samalah. Kan? Kalau kita kata Syekh Arab ni dulu dia memang mengkaji alam Melayu, iyalah dari satu segi betul lah. Tetapi kita dah kena tonjolkan kearifan tempatan untuk menyelesaikan masalah tempatan. Itu maksud dia. Jadi kearaban ijtihad ni sebenarnya mencari salah satu cabaran kita lah. Okey, yang kelima ni memang pelbagai isu, pelbagai bidang yang perlukan hukum fiqh semasa lah. Yang tadi kita sebut kan, dalam kewangan Islam, alhamdulillah kita dah ada akta Bank Negara, akta perkhidmatan kewangan Islam, akta Suruhanjaya Security, semuanya mewajibkan kena ada majlis penasihat syariah di institusi kewangan tentang saham dan sebagainya tu. Alhamdulillah, so dalam kewangan Islam ni kita tak ada isu, bukan tak ada isu sangat, maksudnya kita dah ada satu grup kan, kita dah ada satu grup yang cater kan. So apa sahaja produk yang dihasilkan di bank Islam ni, kaunter Islamik ni, insya-Allah telah dilihat dan telah dikaji oleh Majlis Penasihat Syariah. So kita tak bimbang sangat. Sekarang ni dalam bidang-bidang lain ni kita tak ada akta yang mewajibkan ada penasihat syariah. Okey. Halal. Okey, halal ni kita hanya ada JAKIM yang melakukan audit, mengeluarkan persijilan halal Malaysia. Okey. Kita juga ada standard 1 2 adalah beberapa standard kan berkenaan dengan halal. Tapi majlis penasihat syariah halal kita tak ada. Tak ada akta yang mewajibkan pun. Sebab tu bila katakan tentang filem pun kita tidak ada akta yang mewajibkan kena rujuk penasihat syariah dan sebagainya. Ya. Tetapi benda-benda itu selagi mana ia berkait dengan perbuatan mukallaf, perbuatan manusia, maka dia ada hukum. Okey. Jadi kita penasihatan syariah dalam kewangan Islam kita dah ada agak well established. So kita nak kembangkan lagi dalam bidang-bidang lain. Okey. Ni. Antara cabaran kita lagi ialah kita kurang penyelidikan lapangan. Sebab itu saya alhamdulillah diberi sedikit kita kata pengalaman bersama dengan jabatan-jabatan Mufti Negeri, JAKIM, Jabatan Kuasa Muzaffar Kebangsaan. Jadi paper-paper hukum kan, yang dikatakan paper hukum untuk pembentangan dalam Jawatan Kuasa Fatwa di Majlis Kebangsaan ataupun negeri ni, kadang-kadang disediakan oleh pegawai Jabatan Mufti sendiri. Okey. Yang bagi saya nampak majoriti, kalau nak kata semua tak juga, tapi majoritinya ialah sekadar memang jadi maktabi sajalah, kajian kepustakaan saja. Okey. Jadi kajian lapangan ni masih terlalu sedikit dan belum lagi mencapai tahap sepenuhnya lah. Okey. Saya ada satu pengalaman nak menunjukkan bahawa sebenarnya kajian lapangan ini kalau kita tak buat akan memesongkan fatwa kita. Okey. Saya dapat satu
permintaan daripada Jabatan Mufti Selangor. Kan, minta buat kajian pasal kita kata di Jeram, ada Masjid Jeram. Siapa orang Jeram ni dia tahulah. Masjid baru dengan masjid lama tu kan. So masjid lama dah tak digunakan, ada masjid baru. Kemudian masjid lama tu ingin dirobohkan. Dan mereka nak membina, mereka ni AJK Masjid lah. AJK Masjid nak membina rumah kedai di tapak masjid lama, dan hasil sewaan ke apa semua tu akan masuk ke tabung masjid lah untuk bil utility dan sebagainya. Jadi Jabatan Mufti minta saya lah untuk buat sedikit kajian. Jadi pada peringkat permulaan, sebab dia bagi masa 2 minggu je. Okay, jadi dalam 2 minggu tu kita pergi interview, buat kajian lapangan tu. Kita pergi interview AJK Masjid apa hasrat mereka dan sebagainya. Okay. Jadi dapat maklumat tu, kita pun buat sedikit penulisan, paper hukum, kita bentang dalam Jawatankuasa Fatwa Selangor. Tapi Jawatankuasa Fatwa Selangor dia masih tak puas hati kan dengan ni, sebab dia kata ni bukan isu istibdal, ya, bukan bukan isu istibdal lah. Nah, ini isu dia ialah merobohkan masjid, buat bangunan baru. Okay. Jadi mereka Jawatankuasa Fatwa minta tim kami untuk sambung lagi, buat kajian yang lebih mendalam, dan kali ini barulah kami pergi ke pejabat tanah. Jadi bila kita pergi ke pejabat tanah, rupa-rupanya ya, masalah masjid itu memang amat-amat memeningkan. Sebab dia macam ni, ni tapak, ni sebelah kanan saya ni, ini tapak parking kereta. Okey, yang belah kiri, tangan kiri saya ni tapak masjid lama. Okey. Sebenarnya yang tapak wakaf ni, tapi yang dibina masjid di sini. So yang tapak ni bila dicek di dalam jabat tanah, tak tahu tanah siapa. Jadi masa pembangunan masjid tu salah bina tapak. Sepatutnya kena bina masjid dekat tapak ni. Ini yang tapak wakaf ni. Hak ni tanah orang. Kan? Pening tak? Okey, nak dapat info ni kita nak kaji dalam kitab mana? Kitab Al-Um, kitab Majmu', kitab Mabsut. Memang takkan jumpa. Dia duduk dalam kitab mana? Duduk dalam kitab dekat pejabat tanah. Kan? Sebab memang masa kami pergi, dia buka satu kitab buku besar tu, yang plan asal tu. Dia kata ni doktor, ni plan asal tapak tu. Jadi makna kata, kalau kita tak buat kajian lapangan yang bermaksud lapangan sebetul-betulnya, maka tadi yang kita kata, fatwa kita boleh terpesong, dan kita boleh kemungkinan besar kita akan bagi satu fatwa yang salah. Dan hakikat di beberapa jabatan mufti masih lagi mereka tak nampak kepentingan untuk buat kajian lapangan. Dan kebanyakan paper masih lagi bersifat kajian maktabi ataupun kepustakaan. Okay. Kemudian yang ketujuh, cabarannya ialah dahlah kita buat pendidikan lapangan ni kurang ataupun hampir tiada. Tapi sebenarnya dia ada sebab. Masalahnya ialah tak ada bajet. Okay. Beberapa tahun, saya tak mau sebut negeri mana, tapi beberapa tahun yang lepas, satu jabatan mufti kontak saya, kata, doktor, boleh tak tolong buat satu kajian ringkas? Taklah besar kan, dan tak perlu lama pun. Tolong buat kajian ringkas ini untuk menghasilkan satu garis panduan. Tapi minta maaf doktor, kami habaq terus terang, kami tak ada bajet research. Yang kami boleh bagi ialah bajet ceramah. Okey, masa tu saya pensyarah kanan, belum Prof Madya, belum profesor lagi. Kan? Jadi grade pensyarah kanan ni, kalau grade kerajaan dia RM150 lah sejam kan. So kita boleh kau tim untuk 2 jam. Jadi makna kata untuk projek ni kami hanya boleh bagi dekat doktor RM300 saja. Boleh tak doktor? Jadi saya kata tak apalah, sebab masa tu saya peringkat awal nak dikenali di luar sana kan. Jadi kata tak apalah, ni ustaz, anda bantu. Kan? Jadi saya pun buatlah satu garis panduan ringkas untuk dia orang tu. So saya bentang,
dapatlah RM300. Kan? Selepas itu negeri tersebut baru nampak kepentingan pendidikan kajian lapangan ini, barulah Jabatan Mufti tersebut minta kepada Majlis Agama Negeri untuk allocate bajet untuk kajian. Dan the next project kami dapat 30,000. Dan alhamdulillah. So makna kata negeri tersebut daripada zero bajet pendidikan, so mereka dah nampak dan mereka dah minta dekat Majlis Agama. Tapi bila tukar mufti baru, kan, ketika mufti itu bertukar, mufti ni dia bukan orang akademik, kan, dan dia mungkin tidak terdedah dengan dunia pendidikan. Masa dia sebelum dia naik tu pun dia ada query. Kenapa kita perlu habiskan RM10,000 untuk kajian lapangan? Kan? Kalau kita buat kajian tulis paper hukum, rujuk kitab, sudahlah. Kan? Itu maksudnya masih ada lagi pemikiran macam tu. Okey? Sebab kita nak buat kajian terkini, kalau kita nak interview orang, macam saya pernah dengan satu negeri, dia nak responden 1,200 orang. 1,200 orang, dia tak nak melalui online. Dia nak kita turun padang. Setiap daerah, Selangor ada 9 daerah. So kita kena turun. Jadi nak turun tu nak kena pakai ramai. Saya pakai berbelah-belah orang, student saya, untuk pergi collect data. Kan? Setiap kepala kita kena bayar paling kurang RM10. Kan? So 12,000 saja dekat situ saja. Untuk collect data. Itu belum key in data. Jadi kalau zaman sekarang kita bercakap pasal research, tak ada duit, jangan cakap. Sebab kita perlukan duit, kan, untuk buat kajian lapangan. Dan alhamdulillah beberapa negeri nampak gaya sudah mula nampak kepentingan. Tapi masih ada lagi negeri-negeri yang tak mahu ataupun yang tak nampak kepentingan kajian lapangan. Dan mereka tak ada bajet khusus pun untuk research. Itu antara cabaran kita zaman sekarang. Dan terakhir daripada saya ialah ini antara yang berlaku lah. Kan? Kalau kita lihat kebanyakan, tak semua, saya kata kebanyakan, keputusan hukum sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negeri-negeri, kita biasanya hanya ada keputusan. Penghujahan pendalilan jarang-jarang sangat. Ada yang ada, tapi banyak yang tak ada. Saya suka style macam Majlis Ulama Indonesia MUI. Okey, cuba tengok dia punya format jawapan hukum mereka. Okey. Boleh dikatakan dia ada sirah fatwa, benda ni harus ataupun benda ni tak harus, haram dan sebagainya. Tetapi ada pendalilan. Okey, harus kenapa? Sebabkan firman Allah Taala, surah apa-apa ataupun hadis dan sebagainya. Jadi zaman sekarang bagi saya, Jabatan Mufti di peringkat negeri Malaysia ni dan juga kebangsaan dah kena nyatakan dalil-dalil penghujahan. Sebab saya sendiri, saya mengajar di FSU ni, subjek pengurusan fatwa. Okay? Jadi memanglah bila kita ni antara konten yang ada dalam subjek ni ialah kita mengkaji fatwa-fatwa yang semasa lah. Okay? Tapi itu yang tadi kita kata, bila fatwa kita ni sekadar ada sirah, benda ni harus. Vaksin COVID-19 harus. Dalil tak ada. Kita pula nak kena cuba create dalil apa. Jadi agak sukar lah. Sebab saya suka kalau fatwa itu disebut dalilnya, sebab kita nak mengajar student kita, yang tadi itulah kata madrasah ijtihad kita tu, macam mana kita nak ajar student kita, okey, ini hukum dia, hukum ni diambil ataupun diistinbat berdasarkan dalil ini, kan, dan sebagainya. Jadi saya rasa ini 8 cabaran pada pandangan saya lah. Mungkin ada lagi yang sebenarnya, bukan ini saja, tapi ini antara yang saya yang datang dalam minda saya lah. Okey. Sebelum saya kesimpulan, kita dah lebih 5 minit ni, tapi saya minta izin Dr. Masyidah.
nak cerita sikit pasal cerita saya pergi ke Dubai. Yang gambar yang saya tunjuk gambar tadi tu kan. Okey. Dalam hidup saya ni sebagai seorang pensyarah yang menjalankan punya pendidikan dan khususnya kepatuan ni dah 21 tahun dah. Ya. Saya dekat USIM. Jadi ada banyak benda yang memang saya seronok bila saya terlibat dengan pendidikan ni. Antaranya pendidikan yang saya buat pasal efek banjir. Saya turun sendiri dekat pusat penempatan, yang pusat penempatan tu sendiri tenggelam. Kan? Dekat sekolah. Tingkat 1 bawah tu memang tenggelam. Daripada duduk tingkat 2 dengan tingkat 3. Kan? Terperangkap di situ 2 minggu. Saya pergi duduk kat situ. Kan? Saya buat research. Antara lain ialah tentang fake crane. Kan? Di Penang Port. Yang mana mereka minta kerjasama kita untuk bantu macam mana nak menghasilkan garis panduan solat kepada operator crane yang angkat kontena dekat Penang Port tu kan. Saya dengan rakan saya, memang kami panjat crane tu. Ada 3 jenis crane. Kan? Crane yang paling kecil, yang paling menakutkan sebab dia ladder monkey, dia tangga menegak. Kan? Kita terpaksa pakai sarung tangan khas, pakai kasut boot khas untuk panjat. Kalau jatuh memang mati naya. Kan? Kita dengan ustaz kan nak kena panjat crane tu. Kami panjat. Jadi ada 2-3 benda yang memang saya seronok sebagai seorang penyelidik. Okey. Dan antara keseronokan dan kebanggaan, bukan takabur tapi rasa seronok yang amat sangat apabila saya terpilih sebagai wakil Malaysia pada tahun 2019, awal tahun lebih kurang Januari ataupun Februari itu saya dihubungi oleh wakil Majma' Fiqh Al-Islami Ad-Dawli itu, di mana mereka meminta cadangan apa tajuk-tajuk kontemporari yang perlu dibincangkan oleh Majma' Fiqh. Okey. Jadi saya pun bagilah beberapa tajuk dan beberapa bulan selepas itu mereka hubungi saya balik. Tajuk yang saya bagi tu mereka tak pilih, tapi mereka nak saya tulis satu tema ataupun satu mehwar yang mereka telah decide untuk dibincangkan dalam persidangan tersebut. Jadi saya dijemput atas kapasiti pengarah Infat dan mewakili Malaysia. Tapi jemputan itu bukan jemputan hadir saja, tetapi jemputan untuk bentang satu paper. Okay. Jadi saya tanya, siapa lagi wakil Malaysia? Dia kata, tak, kamu seorang ni. Jadi saya katakan, saya ni orang universiti. Kita ada wakil Malaysia yang rasmi. Kalau dalam bab kepatuan, di peringkat kebangsaan, kita ada jawatan kuasa muzakarah. Jadi boleh tak kalau jemputan ini juga dipanjangkan kepada pengurusi Datuk Wan Zahidi. Jadi dia pun dijemput. Jadi ketika tu wakil Malaysia kami 2 orang lah, saya dengan Datuk Wan Zahidi. So kami pergilah. Jadi keberadaan kami di sana, yang saya seronok tu bukan apa, ialah first time saya dijemput dan first time saya hadir persidangan daurah Majma' Fiqh yang dihadiri ratusan. Saya rasa dekat 400-500 orang rasanya dalam dewan tu kan. Memang ramai. Yang mana setiap negara OIC yang berdaftar dengan majma' tu menghantar wakil-wakil mereka lah. Okey. Dan ni yang kita kata cabaran, antara cabaran kita ialah kebanyakan negara ataupun peserta yang hantar wakil ke persidangan ataupun daurah majma' ini adalah mereka yang PhD holder. Kan? Pensyarah ataupun ada PhD dan ramai juga yang profesor-profesor. Okey. Jadi nasib baiklah wakil Malaysia pun ada PhD holder. Datuk Wan Zahidi pensyarah mantan pensyarah UKM, dia ada doktor. Saya pun ada PhD, alhamdulillah. So maksudnya Malaysia ni taklah nampak lekeh sangat kan. Jadi dan di situ saya belajar kan
Sebab saya kena bentang satu paper dan rupanya bila kita dijemput oleh majma' bukan kita yang bentang sebenarnya. Paper kita itu akan sebab yang saya suka sangat majma' ni sebab satu paper, satu isu ditulis oleh 10 orang. 10, kadang 15 orang pun ada. Jadi bukan 10 orang yang akan bentang, tak. Dia akan lantik seorang pembentang ataupun seorang pengulas yang akan mengulas ke 10 paper ini. Jadi dia akan katalah, okey, berdasarkan pandangan Irwan Muhammad Subri bla 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 dalam papernya kaza wa kaza bla 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 bla. Masyitah dalam papernya bla bla bla. Manan dalam papernya bla bla bla. Macam itulah. So dia akan ulas. So bila ulas lebih kurang 15 minit 20 minit, dia akan buka kita panggil slot mudakhalah ataupun komentar umum yang akan dia bagi peluang kepada semua peserta. Tapi peserta yang mewakili negara lah, bukan sebab kita boleh pergi ke persidangan tu atas kapasiti pemerhati. Maksudnya pelajar ataupun pensyarah-pensyarah lain yang ingin mengikuti, sebab tu peserta dia ramai, 400 orang, 500 orang. Kan dia open. Okey, tapi untuk menentukan kita kata resolusi, itu hanya ahli yang dilantik. Ahli yang dilantik. Saya pun ahli yang dijemput, bukan ahli yang dilantik. Jadi saya tak boleh duduk dalam mesyuarat untuk resolusi. Okey, kalau tengok sekejap saya tunjuk. Salah satu sesi yang kalau tengok ni yang pakai songkok ni saya lah. Okey. Wakil Malaysia yang dilantik untuk jadi repertua dalam satu sesi. Kan? Lepas tu pula dia panggil duduk atas pentas ni, yang depan saya ni ada 400 orang. Memang ketak lutut lah jawabnya. Tapi dia takut ada ketak pun ada, tapi rasa seronok pun ada sebab ini pengalaman yang amat bermakna kepada saya. Kan? Dan alhamdulillah kan, tahun lepas ni kalau tengok gambar ni yang pakai kot ni, ini mantan kita kata Allahumma salli Al-Aminul Am, dan Dr. Al-Ubadi, beliau telah meninggal dunia dan tempat beliau telah diganti oleh Prof. Sanur Kutub. Dan siapa orang syariah, dia mungkin biasa dengar nama Prof. Sanur Kutub. Prof. Sanur Kutub ni dulu mantan pensyarah UIA yang mana sekarang selepas itu dilantik jadi menteri di negara dia Guinea, dan sekarang ini beliau adalah Al-Aminul Am yang baru menggantikan Dr. Ubadi yang meninggal dunia ni. Kan? Jadi tahun lepas Prof. Sanur Kutub datang ke Malaysia, saya sendiri yang bawa dia jadi pemandu peribadi dia, bawa jumpa menteri, bawa jumpa mufti wilayah dan sebagainya. Dan Prof. Manan pun ada sekali yang saya minta bantuan Prof. Manan untuk bantu bawa dia. Alhamdulillah kami dua orang, saya dan Prof. Manan telah dijemput sekali lagi mewakili Malaysia. Kan? So kita berbangga lah, USIM ada 2 wakil sekarang ni. Dulu saya seorang, sekarang ni ada seorang lagi. Prof. Manan pun dijemput. Yang mana kami dijemput ni bukan jemputan menghadiri saja, tetapi tetap kena bentang satu paper, dan tajuk yang kami buat kali ini ialah Al-Amradun Nafsiyah wa Atharuha fil Fiqh Islami. Kan? Dari segi pesakit mental lah, dan kesannya terhadap hukum Islam. So maksudnya kita katakan bahawa ini satu peluang yang mana jarang orang boleh. Okey. Dan saya dijemput tu atas kapasiti pengarah IMPAD masa tu. Kan? Dan yang kali kedua dijemput pun atas kapasiti pengarah IFAH. Kan? Prof. Manan pun atas kapasiti pengarah PPT. Jadi siapa nak pergi ke majma' ni kena jadi pengarah IFAH lah lepas ni. Kan? InsyaAllah. Okey, so sebagai kesimpulannya, ijtihad tidak pernah dan tidak boleh ditutup. Okay. Kalau orang kata dulu ada satu fasa yang ijtihad beku, dan itu lantaran adalah polemik-polemik tertentu yang berlaku pada zaman dahulu, tapi sebenarnya ijtihad tak pernah dan tak boleh tutupnya sebab kita terpaksa menyelesaikan masalah-masalah baru. Dan sebenarnya bagi saya kena ada madrasah, dan madrasah untuk mengasah marakah ijtihad ni sama ada dalam bentuk universiti
dalam bentuk akademi, dalam bentuk persatuan ke whatever, ada satu tempat yang kita melatih bakat-bakat pelapis mujtahid ni, macam mana mereka nak deal dengan kaifa nata'amal ma'al Quran, ma'as sunnah, dan ma'al mustajidat lah. Jadi itu saja daripada saya, dan saya mohon maaf mungkin apa yang saya utarakan ini tidak menepati perbincangan kita, tapi itu pandangan saya lah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya pulangkan balik kepada Dr. Mushtaq. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Irwan di atas penjelasan sebentar tadi. Okey, sekiranya ada soalan daripada para hadirin, boleh kita bagi satu peluang, satu soalan. Silakan. Saya ada satu soalan, Prof. Irwan. Bagaimana Prof. Irwan sendiri melihat isu-isu yang berkaitan dengan keperluan ijtihad lah semasa COVID dan selepas COVID. Saya rasa banyak isu kan. Antara isu-isu yang diketengahkan, isu apa, Prof. Irwan? Dia bila COVID-19 ni Allah hantar kat kita ni, dia ada hikmah lain sebenarnya. Ialah kita terkesan kan, semua manusia terkesan, masyarakat terkesan. Saya pun dekat taman saya dulu mantan timbalan Pengurusi Serta Penduduk. Jadi bila kita kata kita membantu penduduk-penduduk di Kota Warisan tu, memang sedih lah kan. Tapi dari satu sudut yang lain, rupanya dia ada hikmah di mana COVID-19 ni dia menjadikan para ulama kita ni sebagai orang yang waqi'i, orang yang lebih realistik. Maksudnya apa? Maksudnya dari segi pemfatwaan lah kan. Bila kita kata pada peringkat permulaan PKP dihadkan bilangan orang yang sembahyang Jumaat kepada 12 orang, dan pada peringkat permulaan dulu 4 orang dan sebagainya kan. Walaupun mendapat bantahan daripada segelintir kan, tapi sebenarnya dia mengajar para ulama kita untuk melihat waqi' yang disesuaikan dengan dalil. Okey. Sebab itu pemahaman kita tentang hukum azimah, hukum asal dengan hukum rukhsah. COVID-19 ni memang mengajar kita lah macam mana kita faham konsep azimah dengan rukhsah. Okey, kalau selama ni kita duk belajar pasal qawaid fiqh, contoh-contoh klasik yang ada dalam kitab-kitab fiqh tu berkisar kepada contoh-contoh lama lah, dan juga contoh-contoh yang ada dalam dunia Arab. Tapi bila mai COVID-19, baru kita nampak, kaedah ad-darar yuzal boleh aplikasi macam ni kaedah ad-darurat tubihul mahzurat al-masyaqqat tajlibu at-taysir. Semua kaedah-kaedah fiqh yang utama untuk kita boleh aplikasi dalam yang berkaitan dengan COVID-19. Dan dari segi fatwa-fatwa lain pun pasal sembahyang jarak, pasal isu vaksin, pasal semua tu kan, itu semua ada kaitan dengan ijtihad kontemporari yang mana bagi saya telah dikendalikan ataupun telah dita'amul oleh jawatan kuasa fatwa lah, dengan amat baik sekali lah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Prof di atas pencerahan sebentar tadi. Okey, ada ke soalan? Kita pun dah sampai ke penghujungnya pukul 3.50. Okey, kalau tak ada soalan, kita akan anggap bahawa yang kita mengakhirilah sesi ini. Okey, jadi dengan berakhirnya ulasan sebentar tadi oleh yang berbahagia Prof, maka berakhirlah kalam mufid kita pada petang ini. Jadi majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Prof Dr. Irwan Muhammad Subri, pengarah di Institut Fatwa dan Halal Universiti Sains Islam Malaysia, di atas kesudian mengisi ruang bicara kalam mufid kita pada petang ini. Jadi
Semoga siri Kalam Mufid pada kali ini walaupun dengan serba ringkas, ambil masa lebih kurang sejam lebih, dapat memberi manfaat kepada kita dan untuk menjambahkan lagi pengetahuan kita tentang kepentingan ijtihad khususnya dalam konteks masa. Akhir kalam saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih.